Soalan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Hasanuddin Muhammad Yunus Hulu Langat. Timbalan Speaker, hari ini 1 Mac juga merupakan Hari Pertahanan Awam Sedunia ke-91 dan kalau disambut di peringkat kebangsaan dia hari yang ke-70. Saya mengucapkan tahniah kepada seluruh warga kerja Angkatan Pertahanan Awam APM, sama ada yang tetap berpencen maupun sukarelawan yang terdiri daripada SISPA, pegawai bersekutu serta kehormat. Jasa dan pengorbanan anda semua sangat berharga dalam membantu rakyat Malaysia yang berhadapan dengan bencana serta kesusahan. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri Kanan Pertahanan jawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, terima kasih diucapkan Yang Berhormat Hulu Langat kerana bertanyakan mengenai peranan Regimen Askar Jurutera Diraja ataupun RAJD dan Kor Kesihatan ATM dalam membantu mangsa bencana sekiranya bencana berskala besar yang berlaku seperti yang dialami pada peristiwa banjir besar pada penghujung tahun lalu. Tambahan lagi, kawasan Hulu Langat mempunyai empangan Sungai Langat dan empangan Semenyih yang menampung keperluan bekalan air bagi penduduk sekitar serta mempunyai risiko banjir sekiranya air dilepaskan pada kadar yang banyak apabila menerima taburan hujan yang tinggi. Saya tahu YB Hulu Langat ada berjumpa dengan Panglima Angkatan Tentera semasa banjir. Terima kasih atas keprihatinan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Hulu Langat dan Dewan Yang Mulia ini, dalam aspek pengurusan bencana, Tentera Darat Malaysia sentiasa bersedia untuk membantu agensi pengurusan bencana negara ataupun NAKMA dalam misi bantuan kepada mangsa bencana alam melalui berbagai kor dan regimen di bawah perkhidmatan Tentera Darat. Ini termasuklah melibatkan Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD dan Kor Kesihatan Diraja KKD. Dalam situasi bencana, Regimen Askar Jurutera Diraja yang diketuai oleh Major Jeneral 2 bintang Datuk Pahlawan IR Haji Capiti Haji Rizwan selaku Ketua Jurutera berperanan memberikan bantuan sokongan dari aspek kejuruteraan medan seperti membina jambatan sementara Compact Valley, pembinaan laluan alternatif, pembersihan halangan serta bantuan penyediaan perkhidmatan penting seperti bekalan elektrik dan air serta telekomunikasi. Peranan perkhidmatan Kor Kesihatan Diraja pula yang dipimpin oleh Lieutenant Jeneral 3 bintang Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM adalah memberikan bantuan perubatan kecemasan dan juga kawalan penyakit berjangkit bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mengaturgerakkan tim perubatan hadapan dan membina hospital medan berdasarkan keperluan semasa. Ianya juga termasuk melakukan pembedahan kecemasan di lampangan sekiranya diperlukan. Dari aspek kelengkapan dan peralatan pula, perolehan aset Tentera Darat adalah lebih memfokuskan kepada kelengkapan dan peralatan pertahanan negara. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada kelengkapan dan peralatan tersebut juga boleh digunakan bagi tugas-tugas untuk menangani bencana alam. Antara peralatan tersebut adalah bot tempur, outbound motor, life jacket, truk 3 tan, truk 5 tan, truk 7 tan dan peralatan kejuruteraan medan seperti tipper, backhoe, excavator, bulldozer serta peralatan perubatan seperti peralatan pertolongan cemas, peralatan pelindungan diri, peralatan perubatan dan pembedahan untuk hospital medan. Secara umumnya, aset-aset tersebut adalah tidak mencukupi bagi menampung bencana berskala besar. Walau bagaimanapun, Kementerian Pertahanan dengan persetujuan Kementerian Kewangan bersedia untuk terus melaksanakan perolehan pada setiap tahun bagi meningkatkan kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia sama ada bagi melaksanakan peranan utamanya dalam menjaga keselamatan negara atau misi sekunder dalam memberikan bantuan semasa bencana. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila Hulu Langat. Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih Timbalan Menteri. Saya merujuk pada 12 Februari 2019, Panglima Tentera Darat ketika itu Jeneral Bersara Datuk Seri Ahmad Hasbullah ada mengatakan bahawa mereka sedang menyusun balik RAJD ini dengan struktur yang baru dengan 4 bidang utama: kejuruteraan medan, perkhidmatan kejuruteraan profesional, kejuruteraan pakar, senggara perhubungan dan geospatial pertahanan.
Tuan Yang Dipertua, dengan penyusunan yang kita harapkan ini, saya ingin merujuk kepada penyusunan yang dibuat tempoh hari ketika berlaku banjir pada bulan Disember baru-baru ini. Apakah mekanisme jalinan kerjasama antara ATM dan NADMA berjalan baik? Kerana pandangan di luar sana berlaku percanggahan dalam memutuskan tindakan segera, tindakan pantas ketika diperlukan untuk mengambil tindakan dalam membantu menyelamat mangsa-mangsa banjir baru-baru ini. Terima kasih. Terima kasih, Hulu Langat. Sila, Mana Menteri. Terima kasih YB Hulu Langat, sahabat saya dari Hulu Langat. Saya nak maklum juga kepada semua ahli Dewan. Hari ini, 1 Mac juga merupakan Hari Tentera Darat Malaysia. Tahun ini merupakan sambutan ke-89. Moto Tentera Darat ialah Gagah Setia. Sambutan tahun ini kini disambut di Kamp Sengeting di Port Dickson Negeri Sembilan. Jadi menjawab daripada YB Hulu Langat, sebagai maklumat yang berhormat dan semua, Angkatan Tentera Malaysia merupakan salah satu agensi dari berbagai agensi kerajaan yang lain yang ditugaskan dalam membantu dalam pengurusan banjir, terutama aspek operasi mencari dan menyelamat. Perkara ini termaktub seperti dalam arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20, iaitu berkaitan perkara dasar dan mekanisme pengurusan bencana. Bagi masuk ini, ATM melalui Tentera Darat dilantik sebagai peneraju dalam pengurusan operasi banjir ATM di bawah operasi murni, di mana pelarasan akan dibuat oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di peringkat Persekutuan Negeri dan Daerah. Saya minta tambahan sikit ya, sebab penting untuk pengetahuan semua. Bagi maksud ini, ATM melalui Tentera Darat dilantik sebagai arahan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bagi menghadapi monsun timur laut dalam 2021-2022 ini telah dikeluarkan kepada semua agensi dan NADMA pada 2 November 2021. Berdasarkan kepada arahan tersebut, ATM telah mengarahkan Tentera Darat untuk bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya banjir. Bagi tujuan tersebut, semua Panglima-Panglima Division dan Brigade di setiap wilayah dan negeri telah meletakkan pasukan-pasukan mereka dalam status siap sedia untuk diatur gerak bagi melaksanakan bantuan dan pegawai perhubungan tentera dihantar ke setiap pusat kawalan operasi bencana PKOB negeri dan daerah untuk memantau situasi semasa. Okey. Mengenai mekanisme jalinan antara ATM dan NADMA, sememangnya berjalan dengan baik kerana NADMA adalah penyelaras bencana di peringkat persekutuan sebagaimana arahan MKN 20. Tiada percanggahan dan dalam membuat keputusan bagi menyegerakan bantuan menyelamat bangsa-bangsa banjir kerana tindakan bantuan tersebut dilaksanakan berdasarkan kepada pengarahan yang telah diberikan oleh pucuk pembinaan ATM sebagaimana direktif Pemula Operasi Bantuan Bencana Operasi Banjir. Okay. Yang akhir sekali, ini penting untuk pengetahuan semua. Seperti sedia maklum, tindakan semasa ya, ATM berkaitan keadaan banjir yang kini melanda Pantai Timur, Semenanjung, khususnya negeri saya, Kelantan dan Terengganu. Suka saya jelaskan, pihak ATM melalui Brigade ke-8 yang berpekalan di Kamp Desa Pahlawan, Kota Baru, Kelantan, memberikan perhatian sepenuhnya terhadap situasi banjir di kedua-dua negeri ini. Dan ketika ini telah mengatur gerak secara khusus beberapa pasukannya ke kawasan yang terkesan seperti 1. Batalion ke-21 Regimen Askar Melayu Diraja ke Rantau Panjang, Kelantan. Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja ke Hulu Terengganu yang teruk banjirnya. Dan Regimen ke-5 Regimen Artileri Diraja ke Besut Terengganu. Selain itu, daripada itu, Regimen pertama Korps Amor Diraja dari Brigade ke-4 Infanteri Mekanisme yang berpekalan di Kuantan juga turut diatur gerak ke daerah Kemaman. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.